Terima kasih Datuk Pengerusi. Tunggu sampai 4 hari dari Rabu. 2 hari hari Rabu dengan hari ini. Okey, terima kasih Datuk Pengerusi. Saya ingin membangkitkan tentang isu kepala butiran 010-400 industri padi dan beras. Saya merujuk kepada B21 butiran 010-400 industri padi dan beras. Ingin saya bertanyakan berkenaan prestasi industri ini memandangkan ia berkait rapat dengan keselamatan makanan ataupun food security serta survival rakyat sebagai sumber makanan utama yang boleh memberi kesan kepada kestabilan negara. Apakah status tahap jaminan bekalan beras negara ketika ini? Dengan pengumuman Perdana Menteri dalam Belanjawan 2013 berkenaan penambahan beberapa jelapang padi di beberapa buah negeri, sejauh manakah Malaysia mampu mengurangkan kebergantungan terhadap beras import? Ini kerana menurut ASEAN Development Bank report dalam laporan ASEAN and Global Rice Situation and Outlook report mengatakan bahawa dengan izin Malaysia's import demand, mostly from Vietnam, Thailand and Pakistan, is estimated to grow 40% from around 1 million tons in 2011 to about 1.5 million tons by 2021. Ini membuktikan bahawa kebergantungan Malaysia terhadap beras import adalah tinggi dan terus meningkat. Mungkin adakah kita mungkin mencontohi negara-negara jiran seperti Thailand dan Vietnam yang kini menjadi negara pengeksport terbesar beras di negara-negara ASEAN, dan apakah perancangan kementerian? Pertamanya untuk memastikan bahawa kita cukup beras dalam negara. Keduanya, bilakah masanya kemungkinan kita akan menjadi pengeksport beras? Dan dalam butiran program khusus 12000 yang memperuntukkan sebanyak 2.4 bilion, hampir 60% daripada peruntukan ini digunakan untuk program-program beras dan padi. Jadi kita nak lihat wang yang digunakan ini, bagaimana boleh negara ini mencapai status negara pengeksport. Dan saya ingin bertanya, apakah Malaysia meletakkan satu sasaran, iaitu untuk upgrade status kepada negara pengeksport beras dan mengurangkan kebergantungan kita kepada beras import. Saya juga mohon penjelasan, mungkinkah pengurusan Bernas milik Tan Sri Syed Mokhtar Buhari melalui pegangannya dalam Trade Winds yang Berhad tidak mampu untuk menjadikan Malaysia lebih berdaya saing serta setanding dengan negara pengeluar dan pengeksport beras seperti Thailand dan Vietnam. Tambahan pula Tan Sri Yang Dipertua, Datuk Pengerusi, dengan peruntukan subsidi beras berjumlah 12 bilion setahun sepatutnya membolehkan rakyat menikmati harga beras yang lebih berkualiti dan lebih murah. Seandainya kadar pengeluaran padi negara dapat ditingkatkan, bukan sahaja mencukupi untuk bekalan makanan negara yang selaras dengan dasar jaminan bekalan makanan, tapi juga menambah pendapatan negara dengan peningkatan status sebagai negara pengeksport beras. Butiran selanjutnya saya ingin menyentuh butiran 10710, pembangunan industri lembu, kerbau dan pedaging. Saya seterusnya merujuk kepada P21 Isu lembu ini juga berkait rapat dengan keselamatan makanan serta isu negara. Saya ingin bangkitkan persoalan langkah menyelamatkan industri ini setelah berlaku penyelewengan dan salah guna dana awam oleh NFC Corp. Menurut laporan Ketua Audit Negara, kerajaan mempertimbangkan untuk mengenakan tindakan undang-undang sivil ke atas NFC Corp kerana gagal memenuhi syarat perjanjian serta prestasi projek yang tidak dapat dicapai. Ingin saya tegaskan di sini bahawa tindakan ini tidak menjamin bahawa 210 juta dana awam tersebut dapat dikembalikan sepenuhnya berasaskan beberapa perkara. Pertama, tindakan undang-undang sivil hanya akan melibatkan NFC Corp memandangkan perjanjian yang dimeterai adalah antara kerajaan dan NFC Corp. Kedua, perlakuan penyelewengan dan pembelian aset mewah yang tidak ada kena-mengena dengan projek feedlot kebangsaan banyak berlaku di dalam syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh keluarga Menteri Pembangunan Wanita mantan dan bukannya NFC Corp. Ketiga, syarikat ini secara undang-undang tidak mempunyai apa-apa tanggungjawab atau obligasi kepada kerajaan ataupun perjanjian dana awam 290 juta kerana ia hanya melibatkan NFC Corp, maka ia tidak boleh disaman. Dan keempat, NFC Corp tidak mempunyai aset yang besar dan mengalami kerugian sejak ia beroperasi. Jika kerajaan berjaya sekalipun di dalam tindakan saman sivil tersebut, NFC Corp hanya akan diistirahkan muflis dan masih tidak mampu membayar kembali 270 juta yang dipinjamkan.
Jadi yang dipertua, saya mohon penjelasan daripada Menteri. Kerana tidak ada apa-apa pembuktian dalam laporan audit yang menyentuh mengenai kes NFC ini. Dan dalam anggaran perbelanjaan tahun 2013, selain pada anggaran peruntukan Beef Valley sebanyak 34 juta, tiada penjelasan berguna yang diberikan mengenai projek NFC yang telah gagal dan telah diselewengkan ini. Sementara itu, laporan Ketua Audit Negara juga tidak ada menyentuh, seolah-olah kes ini hendak ditutup. Walaupun kes ini dibawa ke mahkamah, tetapi ianya menjadi tanggungjawab pada kerajaan yang ada, kementerian yang ada untuk memperjelaskan bagaimana mereka hendak memastikan bahawa wang ini dapat dikembalikan dan apakah recovery plan pihak kementerian untuk memastikan bahawa projek ini akan diteruskan dengan jayanya kerana ramai yang bergantung dalam projek ini. Asal Menteri pun dah masuk, alhamdulillah, dengar betul-betul. So jadi seperti mana yang dapat dilihat dalam jadual perbelanjaan peruntukan untuk Beef Valley ini, di mana mengalami penggunaan yang paling tinggi pada tahun 2010, di mana sebanyak 34 juta telah diguna pakai bagi tujuan pembangunan projek Beef Valley ini. Namun keberkesanan penggunaan peruntukan dipertikaikan dengan berlakunya di antaranya kelewatan menandatangani perjanjian perlaksanaan di antara kerajaan dan NFC Corp selama 3 tahun. Ini berikutan kedua-dua NFC Corp dan kerajaan gagal mencapai persefahaman dalam menentukan obligasi kerajaan dan NFC Corp dalam pelaksanaan program kesewanan lembu feedlot, penamatan perjanjian atas kepentingan negara serta pandangan yang dikemukakan oleh Jabatan Program Negara. Perjanjian ini akhirnya ditandatangani selepas 32 mesyuarat telah diadakan. Bukan itu saja. Di kawasan feedlot tersebut juga mempunyai infrastruktur yang tidak digunakan. Contohnya peralatan water intake outlet yang bertujuan untuk menyiram tanaman fodder yang tidak pernah digunakan sejak dipasang. Begitu juga 4 buah telaga tiup yang bertujuan untuk pengairan kawasan feedlot juga tidak pernah digunakan. Di samping peruntukan sebanyak 73.64 juta oleh kementerian, kerajaan Malaysia juga memperuntukkan sebanyak 290 juta sebagai pinjaman kepada NFC dengan kadar faedah 2% setahun bagi membiayai kos pembangunan dan operasi NFC. Perjanjian pinjaman ini ditandatangani oleh Kementerian Kewangan dan NFC pada 6 Disember 2007. Sehingga akhir tahun 2010 sebanyak 154.72 juta telah disalurkan kepada NFC. Namun kegagalan projek NFC tidak terhenti di situ. Antara tanggungjawab NFC dalam pelaksanaan projek ini adalah untuk melaksanakan Satellite Farmers ataupun Entrepreneur Development Program bagi melahirkan 130 orang pengusaha ladang satelit. Namun sehingga 31 Disember 2010 NFC masih belum melaksanakan program ini. Jadi kerja-kerja pembinaan pagar seling ladang NFC juga mengalami peningkatan dari nilai kontrak asal. Kontrak asal bagi kerja pembinaan pagar dan jalan ladang yang berjumlah 11.48 juta meningkat sebanyak 2.12 juta, iaitu 8.5%. Persoalan yang timbul daripada isu ini setelah selain skandal yang melibatkan penggunaan pinjaman sebanyak 200 juta daripada kerajaan kepada projek NFC ini adalah daripada peruntukan kementerian kepada NFC sebanyak 73.64 juta, hanya 24.93 juta digunakan oleh NFC, ke mana perginya dana berlebihan sebanyak 48.171 itu. Jadi isu ini telah terlepas pandang oleh semua pihak dan tidak ada jawapan daripada pihak menteri. Walaupun saya sebut tadi memang kes ini dalam mahkamah, tapi namun ianya tidak mengelakkan atau melindung kementerian daripada memberikan penjelasan kerana apakah tindakan kementerian untuk memastikan bahawa projek ini dapat dengan izin to be recovered, and how we go about apakah status auditnya ke, apa retendernya ke, apa kita harus tahu tentang perkara ini, kerana kes ini telah menjadi satu kes nasional yang telah melibatkan orang kampung, orang Melayu, orang yang susah. Jadi projek ini memang kononnya untuk membantu orang Melayu, orang kampung, tetapi tidak dapat terlaksana kerana ada penyelewengan yang besar. Sekian, Datuk.